Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok apa yang special sangat pasal enjin kereta Honda Civic Type R ni. Biasa orang cerita pasal kereta tu kan, tapi kali ni kita nak tengok jantung kereta tu sendiri, iaitu enjin dia. Sebab enjin je yang special dan paling penting dalam kereta tu. Kalau tak ada enjin ni, kereta tu jadi Civic biasa je, betul tak? Okey, jom kita tengok. Baik, pertama sekali, enjin yang saya nak cerita dekat sini, dia dibuat spesifik untuk FK8 Civic Type R atau nama sebenar dia K20C1. Enjin K20C1 ni dia sebahagian dari keluarga enjin K20C lah. Dan enjin K20C ni dari Honda, dia datang dengan kapasiti 2 liter inline 4 dan datang sekali dengan turbocharger. Dan enjin K20C1 ni mula-mula dimasukkan dalam enjin Civic Type R pada tahun 2015. Enjin yang diorang masukkan dalam kereta ni, power dia lebih dari 300 horsepower. Lebih tepat lagi 306 horsepower pada 6500 RPM, dan enjin ni juga boleh deliver torque sebanyak 400 Nm seawal 2500 RPM. Sebab dia ada turbo. Jadi kalau kita tengok saiz kereta Honda Civic ni, kuasa dengan torque yang enjin ni supply sebenarnya memang terlebih banyak untuk kereta yang saiz dia macam ni. Sebab itulah FK8 Type R ni dia boleh pergi laju. Jadi jom kita tengok lebih mendalam kenapa enjin ni boleh jadi sangat power. Dalam pembinaan enjin ni, material yang digunakan oleh Honda adalah die-cast aluminium. Kalau nak ikutkan, die-cast aluminium ni agak lembut berbanding cast iron yang digunakan dalam enjin 2JZ contohnya. Tapi kelebihan die-cast aluminium ni adalah enjin blok tu akan jadi lebih ringan. Dan untuk jadikan silinder tu lebih kuat, diorang letakkan satu alas dekat dinding silinder tu yang menggunakan material cast iron. Maknanya walaupun enjin tu ringan, tapi dekat silinder tempat letupan tu berlaku, enjin tu macam di-reinforce dengan cast iron. Dinding silinder tu pula dibuat secara Platau honing, di mana dinding tu seolah-olah diasah supaya betul-betul smooth. Jadi minyak pelincir boleh duduk melekat elok dekat ruang-ruang halus pada dinding silinder ni. Dan satu lagi, bila dinding silinder ni betul-betul smooth, kalau beli kereta baru, masa kita break in kereta tu atau masa kita running in dia, tak ada lagi material yang tertanggal. Jadi kurang risiko berlaku power loss ataupun kerosakan. Crankshaft untuk enjin ni pula dibuat daripada forged steel atau kita panggil sebagai besi tempa. Forged steel ni memang berbeza dari casting. Forged ni kita ketuk-ketuk dia sampai jadi bentuk tu. Kalau casting ni pula maknanya kita tuang dia dalam acuan. Jadi untuk benda yang perlu kekuatan yang lebih, forge adalah lebih sesuai. Connecting rods untuk enjin ni pun dipakai forged steel juga. Dan piston dalam enjin ni dibuat dari material yang ringan dan dikotkan pula dengan molybdenum. Coating untuk piston dalam enjin Type R ni sangat perlu bagi saya sebab molybdenum ni dia boleh tahan tekanan dan juga suhu yang sangat tinggi. Dan of course lah, untuk high performance enjin yang cc dia cuma 2000 tapi nak power sampai 306 horsepower, mestilah tekanan dalam enjin tu sangat tinggi, betul tak? Dan piston ni juga ada laluan untuk lubricant untuk tak bagi piston ring ni overheat. Dan semasa operasi ada juga minyak yang dispray ke bahagian bawah piston ni untuk tambah lagi lubrication. Untuk bahagian cylinder head pula, enjin K20C ni dia menggunakan die-cast aluminium dan exhaust manifold dia sebenarnya melekat sekali bersama cylinder head. Kalau enjin biasa ada bolt yang pegang, tapi untuk enjin ni dia melekat terus. Enjin ni menggunakan dual overhead cam ataupun DOHC yang ada 16 valve. Maknanya untuk setiap silinder ada 2 intake valve dan 2 exhaust valve. Dekat intake dengan exhaust valve pula, Honda masukkan sistem VTC ataupun Variable Timing Control yang bermakna timing bila nak buka atau tutup valve ni boleh berubah-ubah ikut keadaan. Dan yang paling special dekat exhaust valve, Honda letakkan iVTEC ataupun nama penuh dia Variable Valve Timing and Lift Electronic Control, di mana bukan setakat exhaust valve ni kita boleh kontrol timing dia, tapi kita boleh kontrol banyak mana dia punya lift tu. Tapi kenapa pasang VTEC ni dekat exhaust je, dekat intake tak ada? Tujuan dia simple je, iaitu nak kurangkan turbo lag dekat low RPM. Kalau anda nak tahu lebih detail pasal VTEC ni, boleh klik link dekat sini. Satu benda yang pelik sikit dekat exhaust valve enjin Type R ni adalah dia diisi dengan sodium untuk dapatkan cooling effect. Jadi bila guna ni, exhaust valve tu taklah panas sangat. Jadi diorang boleh setkan fuel injection supaya lean, sebab tak perlu fikir untuk sejukkan sangat exhaust valve. Bila setting minyak tu lean, maka dapatlah jimat minyak sikit. Ini waktu kita tak perlukan power lah.
Spark plug untuk enjin ni pun dia kecil sikit dari biasa. Dia guna spark plug M12 yang mana tujuan dia bila kurang ruang digunakan oleh spark plug tu, maka lebih banyak ruang untuk letak valve. Satu lagi, enjin K20C ni dia menggunakan direct injection untuk dapatkan kecekapan pembakaran yang tinggi. Direct injection ni maknanya minyak tu diinjek ke dalam silinder dekat hujung-hujung compression stroke. Dia tak campur awal-awal minyak ni dengan udara. Bila nak terbakar baru dia campur. Kesan dia, pembakaran akan jadi lebih efektif dan kuranglah pencemaran udara. Dan disebabkan enjin ni beroperasi pada tekanan yang tinggi, maka sistem fuel injection dia pun special sikit lah. Sebab tekanan minyak ni mesti lagi tinggi. Barulah dia boleh masuk ke dalam silinder tu, betul tak? Untuk bahagian turbo pula, enjin Type R ni dipadankan dengan turbo MHI TD04 yang guna electric wastegate. MHI ni maknanya Mitsubishi Heavy Industry dan diorang ni memang salah satu pengeluar turbo yang terbesar di dunia. Memang setanding dengan Garrett turbocharger dan juga Borg Warner. Mungkin sebab Honda ni company Jepun kot, sebab tu dia pilih syarikat Jepun juga sebagai supplier turbo dia. Padahal kalau ikutkan, Honda ni bersaing juga dengan Mitsubishi. TD04 ni khas untuk enjin K20C1 tau, untuk Civic Type R. Memang Mitsubishi buat special untuk dia. Kalau K20C4 contohnya, diorang akan letakkan turbo TD03. Turbo ni lebih kecil dan power datang cepat, tapi tak banyak. Dan enjin K20C4 ni diorang pasang dekat kereta lain lah, bukan Civic Type R. Power dia pun tak setanding lah dengan K20C1. Dan of course lah, enjin Type R ni lepas turbocharger tu mesti dia ada intercooler. Dan untuk intercooler pula, Honda gunakan high capacity air-to-air intercooler. Berpeluh juga nak ceritakan spek enjin Type R ni secara detail. Biasa orang kisah power dengan torque je kan. Tapi kalau bab enjin ni, bila ada yang pelik sikit, memang berbaloi untuk kita tahu macam mana diorang boleh dapat power dengan torque setinggi ni. Dan enjin ni sekarang, kalau kita duduk dekat US, memang boleh beli enjin saja untuk masuk dekat mana-mana kereta. Tapi untuk kegunaan atas track lah. Honda Performance Development ni bukan setakat jual enjin saja, tapi siap dengan ECU dengan harness sekali untuk mudahkan kerja. Maknanya lah, kalau beli enjin ni dah tak payah tune sebab ECU datang sekali. Cuma kalau anda nak power lebih, kenalah tune sendiri. Dan harga pula untuk beli full package enjin ni dalam $9,000 USD atau lebih kurang RM40,000. Bagi saya, untuk enjin yang power output dia setinggi ni, harga ni tak mahal sangat lah. Lagi-lagi kalau nak guna untuk racing. Tapi cumanya ini enjin sajalah. Kalau nak masukkan dalam kereta, lepas tu ada part-part lain yang diperlukan tu, mungkin akan ada kos tambahan. Kalau banyak duit, boleh beli, buka dan reverse engineer enjin ni. Mungkin satu hari kita sendiri boleh buat enjin high performance sendiri. Manalah tahu kan? Modal ada ke tu? Rasa-rasanya kalau boleh beli dekat Malaysia, korang nak beli tak sebiji? Masuk dalam kereta korang. Kod-kod lah boleh masuk dalam Wira ke kan? Berdesup dia pergi. Sebelum tu, kalau anda berminat nak dapatkan ilmu tambahan tentang enjin, komponen-komponen enjin, sistem-sistem enjin macam sistem penyejukan, sistem fueling, sistem electrical. Lepas tu nak tahu tahyul-tahyul pasal enjin dan cara penjagaan enjin yang sebenar, saya jemput anda join kursus online Enjin Zero to Hero, di mana ada lebih 50 video dan 6 jam konten untuk anda layan dan tahu segalanya tentang enjin. Barulah mudah anda nak jaga enjin anda dan tak ada siapa lagi boleh kelentong anda pasal enjin. Benda-benda ni memang saya belajar masa buat PhD di Imperial College London dulu. Jadi maklumat yang disampaikan tu memang tepat. Akses pula anda akan dapat sepanjang hayat, jadi anda boleh tengok pada bila-bila masa dan dekat mana-mana saja. Link untuk join saya letak dekat bawah. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.